Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustaz Irsaili dalam siri yang ketiga, siri Kembara 40 Hadis Pedoman Hidup Mukmin. InsyaAllah, tajuk hadis yang kita akan baca hari ini ialah mari berusaha untuk menjadi Muslim yang terbaik. Bagaimana kita nak menjadi Muslim yang terbaik? Hal ini telah diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Maksudnya, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Kemudian jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tadi, Islam manakah yang terbaik? Islam manakah yang utama? Rasulullah menjawab, sesiapa yang kaum muslimin selamat daripada lisan dan tangannya. Maksudnya selamat daripada lidah dan juga tangannya. Hadis ini adalah hadis sahih. Kata Imam Al-Qattabi, hadis ini bermaksud bahawa orang Islam yang paling utama, orang Islam yang terbaik adalah orang Islam yang selain menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, dia juga dituntut untuk menunaikan hak-hak sesama orang Islam, hak-hak sesama manusia dengan baik pula. Baiklah, apa faedah ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis tadi? Yang pertama, dalam hadis itu menunjukkan Islam telah mengajar umatnya agar sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, sebagai orang yang beriman, kita hendaklah sentiasa menjaga lidah kita daripada menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain. Apa contoh menuturkan sesuatu yang buruk terhadap orang lain ni? Contohnya seperti mengumpat, menghina, mencela, mengadu domba dan sebagainya. Pengajaran yang ketiga, sebagai orang yang beriman, kita juga hendaklah sentiasa memelihara tangan kita. Pelihara tangan kita daripada apa? Pelihara tangan kita daripada melakukan perbuatan yang keji dan menyakiti orang lain. Bukan hanya kita sekadar memukul ataupun kita mengambil hak-hak orang lain, tetapi termasuklah juga dalam satu benda yang kita rasa semakin meluas. Sekarang ni, musim-musim PKP ini, apa dia? Kita duduk kat rumah, kita lewati media sosial, kita menulis ataupun kita sebarkan sesuatu yang berbentuk umpatan, fitnah, menghina dan sebagainya. Tambahan pula amat mudah dilakukan di media sosial seperti di dalam FB, dalam WhatsApp, dalam Twitter dan sebagainya yang begitu terbuka meluas. Pengajaran yang keempat dan yang terakhir, marilah kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta pertanggungjawabannya. Apa maksud diminta pertanggungjawabannya ni? Maksudnya akan ditanya di akhirat kelak tentang apa yang kita lakukan semasa kita hidup pada hari ini. Jadi, sama-sama kita beramal. Marilah kita sama-sama menjaga kita punya lidah ataupun lisan kita ataupun perbuatan kita daripada melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Islam sendiri. Jangan kita melanggar hak orang, jangan kita menyakiti orang lain dengan mulut kita, dengan lidah kita ataupun dengan tangan kita, yang mana perbuatan ini akan menyebabkan kita akan ditanya dan dipersoalkan di akhirat kelak. Malah kita akan dibalas dengan apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.